Persiapan menjelang Syawal, kuih muih menjadi pilihan. Pelbagai jenis kuih raya yang dapat disediakan bersama-sama seisi keluarga. Daripada kuih tradisional sehingga moden, olahan cita rasa aslinya masih dikekalkan. Selain kuih raya dan variasi kudapan ringan, kuih tradisi seperti dodol masih diminati ramai. Keenakan kek dan pemanis mulut boleh dijadikan sajian istimewa di pagi raya. Usaha wanita ini menghasilkan kek dan biskut turut membuka ruang pendapatan kepada suri rumah untuk menjana pendapatan sampingan. Variasi keju di dalam menghasilkan pelbagai jenis kek dan masakan istimewa. Juga resepi nona yang ringkas dan mudah. Tidak lengkap juadah raya tanpa biskut sebagai kudapan utama. Musim perayaan ini membuka ruang rezeki buat Siti Nuraliana Zulaika Olivia 38 tahun melalui penjualan biskut raya sejak 5 tahun lalu. Biskut yang paling mendapat sambutan adalah American cookies, Belgian cookies. Bahan-bahan dia, Belgian cookies ni kita guna imported chocolate, brown sugar sebab tu dia nampak macam golden brown. Dan kita guna pure butter. Sebenarnya sebelum ni saya just buat kuih moden je. Tapi ada permintaan kata kenapa tak try buat kuih makmur. Jadi start tahun lepas saya buat kuih makmur. Itu pun resepi mak. Jadi tahun ni kita continue juga sebab makmur ni pun tahun ni dia punya permintaan dia dah tinggi sedikit daripada tahun lepas. Pada mulanya, Zulaika hanya menjual 4 jenis biskut sahaja. Kini dia mampu menghasilkan 10 jenis biskut sebagai pilihan buat penggemar biskut Sugar Mellow Bakery. Permintaan biskut moden jualannya sentiasa mendapat permintaan tinggi daripada biskut tradisional. Pada tahun 2014 tu sebenarnya memang tak terfikir pun untuk buat kuih raya. Masa mula-mula nak baking tu macam sajalah try baking sebab tak ada buat apa pun kat rumah since dah berhenti kerja kan. Jadi cari alternatif lain lah untuk isi masa lapang. Siapa sangka biskut homemade yang dihasilkan di ruangan dapurnya sendiri menjadi sumber pendapatan buat ibu kepada dua cahaya mata ini. Setiap tahun saya akan ambil minimum dalam 600 bekas. Tak nak buat banyak-banyak dah. Dah serik. Melainkan kalau kata ada tempat yang luas dan memang khas, kita bolehlah untuk fikirkan untuk naikkan tempahan tu. Kalau tak tu memang limit order dah. Sebelum puasa kita dah tutup. Penjualan biskut masih diteruskan meskipun selepas musim perayaan dalam membantu menambah pendapatan sisi keluarga. Kalau untuk bulan Ramadan tu, saya buat kuih 10 jenis tu memang kita buat sebab kita tahu memang dah ada buyer. Tapi selepas bulan puasa, saya cuma akan buat chocolate chip Belgian cookies tu, American chocolate dengan red velvet je. Bekas pembantu makmal dan ejen insurans berasal daripada Sibu, Sarawak ini tidak betah berdiam diri sejak bergelar suri rumah. Dia lebih selesa mencari wang sakunya sendiri melalui penjualan biskut raya untuk membeli apa sahaja yang diinginkan. Sebagai seorang suri rumah, selain daripada jaga anak, instead of kita duduk kat rumah, why not kita buat sesuatu yang boleh mendatangkan hasil untuk diri kita dan keluarga lah. Mana tahu ada suri rumah di luar sana, dia punya income melebihi daripada apa yang saya dapat. Ada tempat sendiri dan ada tempat yang lebih besar dan income pun lebih banyak. Tapi kalau macam untuk ambil tempahan-tempahan tu, kena bersedia dari segi fizikal dan mental. Orang kata kalau nak berjaya tu, kita just usaha je. Tapi sebagai suri rumah, part time je lah kita buat kan. Tak payah nak stres-stres diri sendiri. Semoga apa yang diusahakan Zulaika sentiasa berpanjangan dan memenuhi kehendak cita rasa pelanggan. Dalam memberikan sedikit kelainan, kek lapis Sarawak boleh dijadikan hidangan istimewa Lebaran tahun ini. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Sarah. Saya berasal daripada Sabah. Alhamdulillah sekarang kita berada di kilang di Sarah Layer Cake yang mana kita bertempat di Bandar Tasik Puteri. Dan alhamdulillah pada tahun ni kita dah masuk, pada tahun 2019 ni kita dah masuk yang ke-7 tahun lah. Alhamdulillah kita dah bertahan sampai sekarang. Kek lapis ni dia colourful, dia cantik. Lepas tu dia ada macam-macam perisa kan. Jadi bila kita hidang biskut, hidang kek lapis macam-macam jenis, meja hidangan tu memang nampak cantik. Tetamu-tetamu pun selera nak datang.
Jadi memang apa orang kata sekarang ni memang orang memang cari kek lapis, biskut. Untuk menghasilkan 15 lapisan, kek ini mengambil masa 4 hingga 5 jam bagi mendapatkan satu loyang. Untuk permulaan memang kita akan basuhlah telur dulu sebab kita memang pakai ribuan biji telur pada setiap hari. Dan walaupun kuantiti telur tu kita pakai banyak, tapi kita titik beratkan kebersihan. Jadi kita memang basuh sebiji tu. Dan selesai sesi basuh-basuh semua tu, pergi untuk membancuh pula lah, untuk membancuh. Dan macam biasalah kalau membancuh, antara bahan-bahan yang kita pakai tepung kita pakai tepung yang berkualiti, telur, gula, margarin dan barang-barang yang lain lah, dan bancuh pada mixer. Dan selesai bancuh pada mixer tu, kek tepung yang dah dibancuh tu kita akan bagi pada staf yang membakar pula. Staf yang membakar nanti, diorang akan ambil bancuhan tu, diorang akan timbang ikut, sebabnya untuk setiap loyang kita dah SOP kan, ada dia punya berat-berat je lah. Jadi kita akan timbang dulu tepung tu, kita akan letakkan pewarna, kita akan letak perisa. Oven atau pembakar khas yang ditempah dari Sarawak ini sedikit berbeza kerana apinya di bahagian atas. Proses pembakaran kek lapis sedikit berbeza daripada kek lain untuk membuatkan kek ini lebih kebu. Harapan saya semoga brand di Saralaya Cake ni semakin dikenali ramai dan brand semakin dikenali lah, dan mendapat sambutan yang menggalakkan, semakin mendapat sambutan daripada para pencinta kek lapis. Bukan sahaja sedap, malah setiap lapisan yang cantik itu pasti membuka selera untuk dinikmati bersama-sama tetamu yang akan datang berkunjung. Rasa asli gula Melaka pada dodol yang dihasilkan menjadikan dodol mama antara pilihan makanan yang cukup popular. Perusahaan warisan keluarga ini mempunyai kilang sendiri selain deretan kedai runcit yang menjual pelbagai makanan tradisional keluaran Bumi Putra. Kita ada beberapa produk makanan tradisional, antaranya dodol, wajik, cincaluk, belacan, gula Melaka. Tapi kita punya main produk adalah dodol dan wajik lah. Dodol yang dikacau menggunakan mesin khas selama 8 jam ini masih menggunakan resepi asli tanpa mengolah kandungannya. Pemantauan khusus sentiasa dititik beratkan agar tekstur dodol yang dihasilkan lembut dan tidak kenyal. Kita ada 4 mesin. Satu mesin boleh memproses lebih kurang 300 kilo dodol. So kalau 4 mesin lebih kurang 1.2 tan. Dan kalau musim perayaan, biasanya kita akan proses 24 jam. Hamidah Food Industry telah beroperasi lebih daripada 20 tahun menyediakan pelbagai jenis rasa dan saiz bungkusan. Malah dodolnya juga mampu bertahan selama 6 bulan hingga ke setahun. Kita juga ada mempunyai pelbagai jenis packaging. Kita boleh juga buat custom made dan kita boleh memenuhi kapasiti yang tinggi. Kalau permintaan tinggi, kita boleh produce. Mempunyai cara pembungkusan tersendiri, dodol yang dibungkus berbentuk segitiga ini sering mendapat permintaan tinggi. Selain dijadikan sebagai cenderahati untuk majlis-majlis tertentu, ia juga sesuai dijadikan buah tangan apabila singgah di negeri Melaka. Kita mempunyai pelbagai perisa. Kita ada 7 perisa. Asli, durian, pandan, jagung, strawberry, laici, kopi. Yang paling mendapat sambutan perisa dodol ni adalah dodol asli dan durian lah. Menghasilkan lebih daripada 1.2 tan dodol sehari, industri makanan desa ini telah mempunyai pasaran yang meluas di serata Malaysia. Macam sekarang ni kita pun dalam proses untuk ekspor. Produk kita akan menembusi pasaran antarabangsa lah. Selain mengeluarkan dodol berkualiti tinggi, perusahaan yang dijalankan sejak dahulu lagi ini diharapkan akan berkembang maju dan diteruskan oleh generasi akan datang.
Bau harum semerbak kek dan manisan yang dimasak serta-merta membangkitkan selera untuk menikmatinya. Siapa sangka, rutin kehidupan hariannya yang dahulu sebagai pegawai radioterapi di salah sebuah hospital kerajaan akan berubah kepada rutin pembuatan kek. Alhamdulillah sebenarnya saya dikelilingi oleh sahabat-sahabat kawan-kawan saya, tempat kerja saya yang support saya. So, diorang peminat kek. So, diorang, Sabrina, I minat brownies lah. You try lah, jual brownies pula. Kata, mana tahu buat brownies? Tak, you follow baker ni kan, dia buat kelas. So, dekat situ lah kawan-kawan yang ajar saya, kawan-kawan yang tunjuk saya, you follow ni kan. So, kat situ saya start belajar buat kek dan saya start jual dan Alhamdulillah saya tak sangka benda tu rupanya akan berkembang sampai tahap yang saya capai hari ni lah dalam masa yang singkat. Pemilik Sabrina Bakery, Siti Nur Sabrina Sobri, 31 tahun, berkongsi kejayaannya. Minat terhadap pembuatan kek dan pastry telah membuka ruang dan peluang untuk terus serius dalam perniagaan kek dan pastry ini. Bila saya berguru ni, guru saya selalu cakap, Sabrina, kalau you nak bisnes you berkembang dengan cepat, you kena pastikan bisnes you bagi manfaat pada ramai orang. So, pada itulah saya kata, sebenarnya bila nak bagi manfaat pada ramai orang ni, apa yang saya perlu buat? So, saya nampak bila saya create sistem agent dan saya dah start pandai buat bisnes, saya dah belajar, saya dah berguru. So, mentor saya cakap, you sekarang ni, you bantu orang lain pula yang nak buat bisnes, iaitu melalui produk Sabrina Bakery, dia jadi agent ataupun stokis kita dan kita akan bantu dia, memang kita ajar dia macam mana saya belajar di program bisnes yang saya pergi itulah. So, Alhamdulillah lah, saya punya agent pun bila saya nampak bila kita dah start berkongsi rezeki, kita bagi manfaat pada agent stokis kita, Alhamdulillah saya nampak memang sebab itulah saya rasa asbab bisnes saya grow sangat cepat. Kini Sabrina Bakery atau lebih dikenali sebagai Mama Sab telah mempunyai 4 cawangan di seluruh negara. Cabaran dia macam mana kita nak handle team production kita lah. Sebab bila bisnes makanan ni, team production kita yang keluarkan kek kita tu kena speed, kena cepat. Sebab bila kita deal dengan bisnes makanan ni, emosi manusia ni dia nak dapatkan makanan tu cepat. So itulah sebenarnya isu dia. Tapi Alhamdulillah insyaAllah dengan ilmu dan dengan skill leadership yang kita belajar, insyaAllah kita sikit demi sikit kita improve lah untuk part production tu. Sabrina percaya jika menghasilkan sesuatu yang manis dan enak buat pelanggannya, itu akan menggembirakan hari-hari mereka. Perniagaan bakery ini hanyalah sekadar impiannya suatu ketika dahulu. Kini semuanya tidak mustahil dan dia sentiasa ingin menjadi yang terbaik. Apa yang seronok buat bisnes ni, first kita boleh capai lebih yang kita tak sangka. Kan, daripada kata saya tak ada apa-apa, saya seorang government servant, dan kata untuk menyimpan ke apa tu, adalah simpan dulu sikit, tapi sekarang ni bukan saja kita berjaya untuk simpan untuk kita, untuk anak kita, kita boleh orang kata bagi lebih pada kita punya family. Benda tu lah yang saya happy, yang paling best tu sebenarnya bila berbisnes ni lah, masa ni lah kita sebenarnya berkongsi rezeki dengan ramai orang. Sokongan dan bantuan daripada suami menjadikan Sabrina lebih yakin dalam menguruskan perniagaan. Kejayaan yang dikecapi tidak membuatkan wanita ini lupa diri. Sebaliknya, dia sentiasa bersyukur dan tidak lokek berkongsi ilmu dengan sesiapa sahaja yang ingin mendalaminya. Kalau kita rasa betul-betul nak buat bisnes, you rasa you nak ubah kehidupan you buat sepenuhnya. You kena berkorban. Tak ada kejayaan datang tanpa you perlu berkorban. Macam kita kan, kita ada anak, mungkin you kena korbankan waktu tidur, mungkin you korbankan waktu yang kita selalu tengok phone. So, benda tu yang banyak orang tak buat. Dia nak orang sokong dia, tapi dia sendiri tak tunjukkan attitude yang dia memang sedang usaha all out untuk berjaya. Siapa pun kita dulu, bukan salah kita. Tapi siapa kita akan datang, itu adalah tanggungjawab kita. Kalau ada orang boleh buat, kenapa bukan kita? Impian dan angan-angan pasti menjadi kenyataan jika minat dan usaha digandingkan bersama. Bukan sekadar kepuasan, malah turut memberi pulangan yang berlipat ganda. Rasa sedap keju yang berlemak sering dijadikan penambah perisa dalam makanan harian kita, terutama dalam manisan. Terdapat lebih 500 jenis keju di seluruh dunia. Antara peminat keju yang tegar adalah Huspalita Hussein Arif, 36 tahun, yang menjadikan keju sebagai bahan utama di dalam pembuatan lebih 80 jenis kek kejunya. Kepakaran saya adalah membuat pelbagai jenis cheesecake, baked cheesecake dan juga pelbagai jenis biskut dan juga makanan berasaskan cheese.
Keju merupakan makanan kegemaran saya. Jadi arwah makcik saya adalah pembuat tegar cheesecake. Jadi dari situ saya belajar tentang cheesecake dan dari situ bermulanya minat untuk mencubakan diri dalam dunia cheesecake ni lah. Huspalita belum menyediakan hampir 20 biji kek dalam sehari. Jumlah itu akan bertambah 3 kali ganda pada setiap kali musim perayaan. Bekas jurutera ini nekat melepaskan jawatan profesionalnya itu untuk memberi fokus pada perniagaan sepenuh masa. Dia mendapat motivasi untuk menyertai kelas bisnes daripada mentor-mentor bertauliah dalam industri pembikinan keju dan juga kek. Cheesecake ni dia punya kadar kalsium tu lebih tinggi daripada susu. Kalau anak tak nak makan susu, jadi mak-mak ni semua boleh tukarkan susu tu kepada keju sebab kandungan kalsium dalam keju tu adalah lebih tinggi dalam keju berbanding dengan susu. Jadi keju ni khasiat dia sangat banyak. Dia boleh membekalkan kalsium, dia boleh bagi gigi kita kuat, tulang kita kuat. Jadi di samping sedap, kita juga boleh bagi khasiat pada anak kita. Kini dia memiliki sebuah studio khas membuat kek keju dan juga mengajar kelas-kelas khas membuat kek keju. Mempunyai lebih 80 resepi kek keju untuk jualan, setiap kek keju dijual antara RM70 hingga RM200 bergantung kepada jenis dan saiz. Tips untuk membuat cheesecake, kita perlu gunakan cream cheese yang berkualiti tinggi dan daripada situ kita kena tahu teknik-teknik dalam membuat cheesecake ni. Antaranya kita biarkan cream cheese lembut pada suhu bilik dan kita kena tahu teknik-teknik semasa mengadun cheesecake tu. Bermula sekadar hobi, kini dia berjaya mengembangkan perniagaan kek kejunya ke seluruh Malaysia. Selain berkongsi pengalaman menerusi kelas membuat kek keju yang dianjurkan. Kak Ispa mengajar di dalam physical class ya. Jadi physical class ni maksudnya orang datang ke kelas dan belajar membuat bagaimana menghasilkan satu baked cheesecake. Sebab baked cheesecake ni ataupun cheesecake yang dibakar adalah lain sangat daripada cheesecake chill cheesecake yang hanya disejukkan menggunakan gelatin. Ya. Jadi daripada situ orang boleh datang belajar dan juga Kak Ispa menyediakan kelas-kelas online kelas PJJ, pendidikan ataupun pembelajaran jarak jauh. Jadi kalau suri rumah ataupun orang yang berkejaya nak menjimatkan masa, menjimatkan kos, boleh belajar online kelas dengan Kak Uspa. Hanya daftar online kelas dan segalanya diberikan video, resepi seperti kita belajar dalam kelas fizikal juga. Keju kaya dengan kalsium, sejenis nutrien galian yang penting untuk membina tulang dan gigi yang kuat. Kalsium yang terdapat dalam keju dinamakan kalsium susu. Keju boleh dipelbagaikan di dalam pemakanan harian kita, malah ianya salah satu bahan penyedap rasa yang paling popular. Satu lagi yang menjadi tular adalah pisang cheese. So dalam masa 6 bulan tu saya fikir sebab saya dah tutup bisnes kat Sabah, so fikir apa benda saya nak buat dekat KL ni kan. So I convince my partner, cakap jom kita buka pisang cheese kat sini sebab I tak ada nampak lagi pisang cheese kat KL. And I think that would be a good opportunity lah sebab bila kat Sabah saya perasan memang orang KL turun memang the first thing diorang cari is pisang cheese. So itulah tercetusnya idea dia. Dia yang mesra digelar Kak P ini mengambil masa selama setahun untuk mendapatkan resepi pisang goreng yang bukan hanya rangup ketika ia masih panas, malahan boleh dimakan begitu sahaja ketika sudah sejuk. Keju tu sebenarnya satu makanan yang saya rasa orang Malaysia memang suka sangat makan cheese kan. Saya pun tak pasti kenapa, tapi memang sebab kita dah nampak demand tu, so kita pun sebenarnya buka banyak lagi makanan yang berasaskan cheese. So ini bukan saja ada pisang goreng cheese, tapi it's more than that juga. And kita ada Aligot Burgers. Aligot Burger ni kita mixkan dia mozzarella cheese dengan beberapa jenis cheese yang you memang boleh tarik sepanjang-panjang. So itu adalah one of kita punya produk juga sebenarnya. Selain fenomena pisang cheese, kini burger keju juga menjadi tarikan utama.
apa-apa yang you makan, kalau you makan dengan bersederhana, insya-Allah taklah memudaratkan. Unless kalau you makan benda tu macam dalam kuantiti yang banyak dan hari-hari you makan, itu memang I sendiri tak galakkan. Sebab kita memang ada je customer yang memang datang hari-hari, and I sendiri personally cakap dengan dia, you know, I don't recommend you makan hari-hari kan. So memang so far memang customer kita even bagi feedback sebab cheese ni sebenarnya dia tak manis. So cheese kalau you makan macam tu je, dia memang tak manis. Tapi yang manis tu buat benda-benda lain yang manis lah kan. Dia punya keistimewaan dia, satu, kita memang gunakan pure cheese. Kita tak banyak cheese kat Malaysia. Tapi sebab kita dalam bidang cheese, so kita tahu dia punya perbezaan cheese tu. So kita tak menggunakan cheese yang dah dicampur. So kita memang guna pure cheese. So bila you makan, you memang akan rasa the pureness of the cheese tu memang original. And then memang kita memang menggunakan semua topping-topping yang kebanyakan kita buat sendiri. Keju adalah produk tenusu yang dihasilkan daripada susu segar lembu, kambing, unta dan sebagainya. Selain rasa yang sedap, keju dapat membantu menguatkan tulang dan gigi, mencantikkan kulit dan membantu meningkatkan sistem imunisasi. I would advise that you have to try. You kena cuba, sebab kalau you tak cuba, you tak tahu. Sebab tak semestinya pisang goreng cheese tu terlampau banyak keburukan and all that. Sebab orang takut dia manis, orang takut dia terlampau berminyak and all that kan. So sebenarnya tak. Sebab kita bukan letak cheese macam banyak sebemban yang memang akan membahayakan daripada segi kesihatan. Tidak. So dia hanya secukup rasa. So bila you dah makan dengan pisang tu, dia mix, blend together. So you tak akan rasa benda tu sebenarnya. So pada yang belum rasa, memang kita recommend untuk datang ke cawan kita and rasalah. Pengambilan makanan yang seimbang serta pengawalan yang terhad, keju boleh dijadikan ruji dalam makanan harian kita. Siapa kata hanya kanak-kanak yang menyukai keju? Golongan dewasa juga boleh menjadi ratu keju yang menyukai keenakan keju yang datang dalam pelbagai khasiat untuk dinikmati. Kemanisan rasa cendol pasti menjadi pilihan ramai terutama ketika musim panas. Dengan rasa lemak santan, pelbagai jenis pilihan kacang merah dan jagung, tentunya cendol itu sendiri sedap dan menyelerakan. Cendol buah kabung, cendol Tok Gajah di Temerloh Pahang ini mempunyai keistimewaannya tersendiri. Diinovasikan daripada buah kabung, cendol ini mempunyai variasi rasa yang berlainan. Pemprosesan cendol buah kabung ini sahaja cukup menarik dan ramai yang tidak tahu akan kewujudan cendol ini. Istimewanya, cendol Tok Gajah ini adalah kerana santannya yang dibekukan dan berwarna-warni menjadikan ia berbeza daripada jenis cendol yang sedia ada. Hampir setiap pagi, Fazilah Ghazali akan turun ke tepi sungai mencari buah kabung di sekitar Temerloh. Dia yang dibantu oleh pekerjanya kemudian akan merebus buah kabung untuk dijadikan bahan utama dalam pembuatan cendol. Uniknya buah kabung ni adalah disebabkan buah kabung ni dia punya material dia sangat kenyal, sangat soft. Bila kita gabungkan dalam cendol, cendol kita akan menjadi lebih sedap, tahan lama. Itu uniknya cendol yang saya inovasikan sekarang ni.
Buah kabung yang sudah dikisar akan dicampurkan bersama ramuan dan bahan utama dalam membuat cendol. Dimasak dan diadun bersama menjadikan butiran cendol buah kabung lebih kenyal dan rasa asli buah kabung itu masih dikekalkan. Dia punya material daripada ais batu tu sendiri sangat berkala-kala. So yang itu membuatkan semua orang akan lebih teruja di samping kesedapan yang kita adakan dalam cendol tersebut. Kepuasan untuk customer-customer yang datang makan cendol Tok Gajah ni actually daripada segi benefit yang ada dalam cendol tu sendiri. Contohnya daripada ice cube sendiri kita adakan jus buah dan kita pun ada pelbagai jenis buah yang mendatangkan banyak khasiat, especially untuk anak-anak. Anak-anak akan datang, dia akan tengok sangat teruja dengan apa yang kita adakan ini. Buah ni semua orang sedia maklum adalah satu zat yang sangat bagus. That's why saya sendiri createkan benda ni untuk seluruh rakyat Malaysia makan dan mendapat satu kepuasan diri untuk keluarga dan untuk semua. Buah kabung yang segar dan rasanya yang lembut membuatkan rasa cendol ini memberi cita rasa yang menempati selera. Tambahan gula Melaka juga memberi rasa yang seimbang dan tidak terlalu manis. Cendol buah kabung istimewa bersama variasi yang menyelahkan kreativiti pengusahanya. Cendol sagu rumbia di Labu Negeri Sembilan ini pula cukup istimewa dan mempunyai keunikan yang tersendiri. Pengusaha cendol sagu rumbia, Nur Rafidah Abdul Kadir dan suami Rohaisha Muhammad Taha mencetuskan idea dengan membuat cendol daripada pokok rumbia yang ditebang sendiri di hutan. Cendol sagu ni asal dia kat kampung ni memang ada lah. Daripada dulu, memang daripada tahun 50-an, 60-an memang dah ada dah yang mengusahakan cendol, tapi untuk makan sendiri. Hanya makan, dia orang buat untuk bulan puasa saja. Pasal cendol sagu ni dia sejuk. Bila bulan puasa panas, kita makan cendol, khasiat dia ada lah. Sebatang pokok sagu rumbia yang mencapai ketinggian 10 meter akan ditebang dan dibahagikan kepada 10 batang kecil menggunakan gergaji mesin sebelum dibawa pulang ke rumah untuk diproses. Sebatang pokok sagu ini mampu menghasilkan lebih kurang 30 kg tepung sagu setiap minggu. Perusahaan ni memang satu yang pelik, jadi kita rasa kalau benda yang jarang orang buat ni, kalau kita rasa kita boleh perkenalkan pada publik, itu memang satu kejayaan yang rasa boleh dibanggakan jugalah. Segala proses pembuatan cendol sagu rumbia ini dilakukan sendiri oleh bekas pesara TLDM ini. Selepas direndam, air yang mengandungi kanji sagu rumbia akan ditapis dan dikeringkan bagi mendapatkan tepung sagu asli yang kemudiannya dijadikan cendol. Untuk memeriahkan lagi cendol yang ada dekat Malaysia ni, saya buat yang ada kelainan untuk menambah variasi cendol ni. Jadi ada kelainan. Kalau kita suka cendol hijau, kita makan cendol hijau. Kalau kita cendol sagu, kita makan cendol sagu. Jadi banyak lagi akan berkembang lagi lah. Harapan saya semoga perusahaan ini terus maju dan berkembang maju sehingga satu peringkat yang boleh dibanggakan. Cendol sagu rumbia lebih kenyal dan kelainan warna coklatnya membawa tarikan yang unik. Masih kekal dengan rasa tradisi cendol itu sendiri, ia pasti menjadi pilihan penggemar cendol yang inginkan kelainan.
Bagi penggemar cendol, cendol Teochew di Penang ini cukup terkenal keenakan dan kemanisannya secara semula jadi. Rasa manis santan, kacang yang digunakan, malah cendol itu sendiri menjadi tarikan ramai. Saya punya papa macam saya harus buka. Ya, 1936 dulu tak banyak orang, ya keluarga banyak orang makan satu gerak, memang miskin lah. Dari store ni pun dulu pun tak laku, ni macam start lah, banyak susah, tak ubah. Yang gunanya original, tak lah tukar, tak lah guna chemical, semua original coconut, and then pandan leaf, tak lah guna coloring, 100% pandan juice. Orang semua mau makan lamanya taste. Ramuan asas cendol terdiri daripada santan, cendol jeli hijau, ais dan gula melaka. Selain daripada bahan asas ini, cendol boleh ditambah bahan lain seperti kacang merah, pulut dan jagung bergantung kepada selera pengunjung. Tan Chong Kim merupakan generasi ketiga yang mengusahakan perusahaan cendol Teochew ini. Kekal dengan rasanya yang tidak pernah berubah daripada dahulu sehingga kini. Yang pentingnya boleh maintain ini macam bisnes okey, boleh memang happy lah. Keenakan ais cendol sudah tentunya menjadi penghilang dahaga. Jika dahulu hanya satu jenis cendol sahaja boleh dinikmati, namun dengan hasil kreativiti dan inovasi tempatan menjadikan minuman ini boleh divariasikan dan memenuhi citarasa ramai. Batik, satu warisan kraf tangan yang mempunyai nilai estetikanya di Malaysia dan seantero Nusantara. Seni mencanting batik bukan sahaja pada sehelai kain, tetapi Nura Al-Hatib berjaya mencanting kek batik gulung sebagai inovasi baharu dalam pembuatan kek dan bakery. Bagaikan segulung kain batik, cantik dan mempunyai kehalusannya, namun ia adalah sebiji kek gulung bermotifkan batik. So it started with we wanted to do batik design because we feel that batik these days dia tak ramai yang tahu anymore, macam it's like a lost culture. So we thought we would bring it up again through something that everybody can appreciate, which is food. Batik was just really interesting because it really captures macam the Asian, the budaya Melayu. Proses mencanting kek gulung batik dimulakan dengan melakar lukisan batik ke atas permukaan kertas minyak. Kemudiannya, wanita berusia 34 tahun ini akan melukis kembali rekaan batik itu dengan menggunakan bancuhan kek yang telah diwarnakan mengikut corak dan motif batik yang dikehendaki. Ketelitian dan konsentrasi amat diperlukan bagi mendapatkan corak batik yang sama seakan-akan sehelai kain batik sebenar. Sekarang ni kita ada 7 motif. Tapi during macam festive season kita ada special edition lah, macam Chinese New Year kita ada dragon, Christmas pun ada, and then this coming Raya we have a new design coming up with Raya motif. So buttercream filling ada vanilla, blueberry and Nutella, and then kita ada pure Nutella as well. So ada 4. Setelah kek gulung batik ini siap dimasak, corak dan warna pada kek tampak lebih menelah. Proses mencanting kek gulung batik ini memakan masa lebih kurang 40 minit sehingga 1 jam mengikut corak motif batik dan juga warna. Ketelitian dan tahap kesabaran yang tinggi diperlukan agar menepati lakaran asal. Bagi pengusaha ini, ia adalah satu keseronokan dan kepuasan yang sukar digambarkan apabila melihat hasil pembuatannya berkualiti dan mendapat permintaan ramai. Kreativiti dan minat menjadikan Nura mendedikasikan sepenuh tumpuan terhadap pembuatan kek gulung batik.
My hope is that batik rose will be known worldwide lah, because not just for the product itself, tapi it brings the culture with it. So it like menunjukkan budaya Asia, Melayu, and also I hope that in doing this, like women will be inspired to do a business walaupun kat rumah, and one day, you never know what will happen. Motif batik berunsurkan alam semula jadi seperti awan larat, flora dan fauna di atas sebiji kek secara tidak langsung mengingatkan kita pada keindahan alam yang harus dipelihara. Inovasi baharu pada setiap ceritaan juga menggambarkan tradisi lama sememangnya tidak lekang dek panas dan tidak lapuk ditelan zaman. Resepi Nona minggu ini, hidangan kek tradisional yang mudah dan menyelerakan. Hai guys, saya Ariana daripada Ariana Kitchen. So, untuk resepi Nona kali ni, Ari nak buat resepi kek tradisional yang simple, semua orang boleh cuba buat. And bahan-bahan dia tak banyak pun, dekat mana-mana kita boleh jumpa. So, nama resepi kali ni yang Ari nak buat adalah kek marble. So, first tu kita mestilah masukkan butter dan kita masukkan 1 cawan gula. 5 bahan saja buat kek marble ni. Simple kan buat dia. And then kita letak 3 biji telur pula. Last step adalah tepung naik sendiri. Duk cawan. Bila dia dah sebati macam ni, kita bahagikan 2, and then 2 sudu besar serbuk koko letak dekat sini. Mula kita letak yang color ni dulu, butter dulu, and then bagi dia rata. Okay, and then kita ambil yang color coklat ni pula. Masukkan baki adunan ke dalam loyang, gunakan pisau atau lidi untuk menghasilkan corak pada adunan tersebut. So kita bake selama 170 suhu dengan 30 minit ataupun 40 minit. Okay, so inilah hasilnya kek marble. Dah siap dah. Tadi Ari buat petak kan, yang ni bulat dah buat dulu dah awal-awal. So you guys nampak tak, ada koko dia tadi, kita letak koko kan, gebu kan. Okay, so resepi seterusnya adalah kek vanilla. Okay, so first kita masukkan butter, 1 cawan gula. Masukkan esen vanila dan masukkan telur, 3 biji telur. And then letak 2 cawan tepung naik sendiri. Okay, dah siap. Kita perlukan loyangnya ni 8 inci. Ari dah letak sekeliling, dah letak butter supaya nanti kita keluarkan dia tak melekat. Bakar selama 30 atau 40 minit dengan suhu 160 darjah. Ni hasil dia. Macam tu. Dah siap. Okey, resepi kedua kita dah siap. Kek vanilla. Okey, nampak tak gebu juga. So, Ari nak bagi dia extra lagi sedap. I letak salted caramel dengan Nutella. Okey, guys, selamat mencuba. Bolehlah mencuba hidangan minum petang seisi keluarga. Masa kini yang bekerja ya juga ibu dan istri, cabaran di tangan.